Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Zubaidah binti Zainal. Nombor matriks PIB 21099. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mahkamah berkaitan bidang kuasa dan juga pelaksanaannya. Kehakiman merupakan satu komposisi dalam sistem kehakiman Islam yang terdiri daripada hakim, hukuman, apa yang dihukumkan, pihak yang dihukumkan ke atasnya, pihak yang dihukum baginya dan tata cara penghakiman. Penentuan tempat juga penting bagi menjalankan penghakiman dan bidang kuasa mahkamah. Yang pertama, unsur-unsur kehakiman ada 6, iaitu yang pertama hakim, orang yang dilantik oleh pemerintah. Yang kedua, hukuman ataupun dikenali sebagai al-mahkum bih, iaitu hukuman yang diputuskan oleh hakim. Yang ketiga, perkara yang dipertikaikan mestilah berlaku antara dua pihak. Yang keempat, pihak yang dihukumkan ke atasnya iaitu mahkum alaih. Yang kelima, pihak yang dihukumkan baginya iaitu mahkum lahu. Dan yang terakhir, tata cara penghakiman iaitu dakwaan, tuntutan, cara pensabitan dan penghukuman. Seterusnya yang kedua, bidang kuasa kehakiman. Ada 5 syarat yang boleh menjadikan sesuatu perkara tidak termasuk di bawah bidang kuasa kehakiman, iaitu yang pertama, sesuatu yang disepakati tidak ada pertikaian. Yang kedua, kebenarannya pasti tanpa memerlukan ijtihad. Yang ketiga, tidak membawa fitnah dan kebencian. Yang keempat, tidak membawa kepada kerosakan dan kemusnahan. Dan yang kelima, tidak membawa kepada pengkhianatan amanah. Para fuqaha sepakat mengatakan setiap hakim terlibat dengan bidang kuasa tempatnya. Jika seseorang hakim dilantik di sesuatu daerah, maka hakim tersebut tidak boleh melakukan tugas penghakiman di daerah yang lain. Jika seseorang hakim melakukan penghakiman di luar bidang kuasanya, maka penghakiman tersebut akan terbatal. Yang ketiga, sidang penghakiman. Sidang penghakiman mestilah dilakukan di tempat yang selesa pada hakim dan pihak yang bertikai dan mudah didatangi oleh orang ramai. Ada pendapat yang mengatakan mahkamah mestilah berada di tengah-tengah negeri, luas, tidak membosankan, mudah dilihat dan tidak terdedah kepada panas dan sejuk yang melampau. Tempat duduk hakim pula perlulah tinggi supaya orang ramai mudah melihat dan mendengar suaranya. Yang keempat, masa penghakiman. Wajib ke atas hakim menentukan waktu perbicaraan dan mendengar dakwaan. Imam Malik berpendapat bahawa hakim hendaklah mengadakan sidang penghakiman pada waktu siang, tetapi janganlah sepanjang hari kerana dikhawatiri akan timbul sebarang kesalahan. Dalam masa seminggu perlu ditentukan beberapa hari untuk kes perbicaraan. Terdapat juga khalifah yang membataskan kuasa hakim dengan menentukan tempoh tertentu ke atas sesuatu yang didakwa. Maksudnya, hakim tak boleh bicarakan kes yang telah habis tempoh kerana tidak ada tuntutan dibuat sepanjang tempoh tersebut. Yang kelima, pengkhususan hakim atau mahkamah. Sekiranya sesebuah negara mempunyai kebolehan untuk melantik ramai hakim, maka ia boleh melantik hakim tersebut berdasarkan pengkhususan ini, iaitu yang pertama, setiap hakim dibataskan bidang kuasanya untuk sesuatu daerah. Yang kedua, setiap hakim ditentukan hari untuk mengadakan sidang perbicaraan. Dan yang terakhir, setiap hakim ditentukan bidang kuasanya sama ada kes jenayah atau kes bukan jenayah. Yang keenam, pelantikan lebih daripada seorang hakim di satu tempat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, para fuqaha mazhab Maliki menentang pelantikan lebih daripada seorang hakim bagi sesuatu kes. Manakala Imam Syafi'i dan segolongan pengikutnya juga berpendapat yang samalah. Begitu juga sebahagian daripada fuqaha mazhab Hanbali. Pendapat yang kedua, iaitu para fuqaha mazhab Hanafi dan setengah golongan mazhab Maliki membolehkan pelantikan lebih daripada seorang hakim bagi sesuatu kes yang tertentu. Pendapat yang ketiga, pendapat ini diwakili oleh para fuqaha mazhab Syafi'i. Ia merupakan pendapat yang menggabungkan pendapat pertama dan juga pendapat yang kedua. Mereka berpendapat jika kedua-dua hakim dilantik oleh ketua negara atau pemerintah yang sama dan kedua-duanya menyetujui keputusan di dalam kes yang diadili, maka sah hukuman tersebut kerana keputusan tersebut tidak membawa kepada perbezaan jihad. Kesimpulannya, Islam meletakkan garis panduan yang kemas dalam bidang kehakiman. Para fuqaha juga telah berjaya meneroka bidang ini berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga sistem dan bidang kuasa kehakiman dapat dilaksanakan dengan lancar. Pentingnya juga keadilan, kesaksamaan dan ketaatan terhadap hukum syariah. Sistem kehakiman Islam bertujuan melindungi hak-hak individu,
menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang adil dalam semua aspek kehidupan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesesamaan di hadapan hukum dan penegakan hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang kukuh merupakan prinsip utama dalam sistem kehakiman Islam.